Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang dah join boleh share supaya ramai lagi dapat manfaat. Kalau boleh dengar suara saya, boleh komen kata dengar supaya saya tahu suara dapat didengar dengan jelas. Saya pakai mic kan, kita pun tak tahu jelas ke tidak. Kalau ada yang dah join boleh komen, boleh dengar. Hari ini saya akan kongsikan beberapa rahsia murah rezeki seseorang itu yang mana terbukti dan dia ada logik di sebalik apa yang saya akan sampaikan ini. Dan saya akan ceritakan satu kisah benar yang mana dengan cara tersebut seorang itu menjadi kaya raya. Jadi apakah caranya dan apakah rahsia? Ini bukan rocket science. Sebenarnya nak maju di dalam sebuah perniagaan, kita tak perlu kepada tricks, kita tak perlu kepada filosofi barat. Bukan. Sebenarnya mereka pun belajar perniagaan dengan kita juga. Tetapi ada perkara yang mereka buat yang mereka tak beritahu kita, sehingga mereka maju ke depan dan kita tinggal di belakang. Sebenarnya ada juga mereka yang menjadi kaya raya kerana mereka azab daripada Allah, istidraj, itu azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Mereka yang lupakan Allah, Allah akan berikan segala-galanya. Kita anggap perkara ini pelik kan, tapi ini adalah sunnatullah. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Sehingga mana bila mereka dah dapat segala-galanya, Allah akan rampas sekaligus, mereka akan hilang segala-galanya. Tapi hari ini apa yang saya nak bincangkan hari ini adalah bagaimana seorang boleh mendapat rezeki lebih. Perkara ni Allah sebut dalam Al-Quran. Saya akan bacakan dua ayat. Ayat pertama yang kita selalu dengar, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu bihi ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua ayat, wallahu faddala ba'dakum 'ala ba'din fir rizq famal ladzina fuddilu biraddi rizqihim 'ala ma malakat aymanuhum fahum fihi sawa' afa bi ni'matillahi yajhadun. Dua ayat ini saya akan ceritakan satu kisah benar yang agak menarik, di mana kita dapat mengetahui tentang rahsia seorang itu menjadi kaya raya kerana dia mempunyai rakan kongsi yang siapa pun tidak tahu. Ni boleh share lagi supaya saya pun semangat nak kongsikan kan, ramai sikit yang dapat manfaat. Boleh share lagi sekurang-kurangnya di wall masing-masing supaya ramai dapat manfaat. InsyaAllah sangat bermanfaat apa yang saya nak kongsikan hari ini. Sebelum ni saya pernah cerita tentang mindset, dan saya pernah sebut tentang satu ayat dalam bahasa Urdu, iaitu nazre badli to nazare badli. Bila mana cara kita berfikir ataupun pandang satu perkara berbeza dengan pandangan yang berbeza, maka pemandangan pun akan mula berbeza. Mungkin selama ini kita berniaga tetapi cara kita berfikir salah, cara kita melihat sesuatu salah, maka hasilnya pun salah. Itu yang maksud daripada nazre badli to nazare badli. Bila mana cara berfikir seseorang itu berubah, maka pemandangan pun, hasil pun akan berubah. Saya dah sebut tentang mindset yang betul. Mindset yang betul ini memang asas. Kalaulah kita memiliki mindset seorang anak, seorang pelajar, seorang yang makan gaji kan, seorang yang bergantung dengan orang lain, seorang yang hanya berharap dengan manusia, dengan orang lain, dengan orang sekitar dia, maka itulah yang akan terhasil. Cubalah kita ubah mindset kita kepada business mindset. Seorang peniaga ni dia amat independent, in sense bukan kata dia tidak meminta daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dia sentiasa menganggap bahawa dialah leader, dialah responsible, dialah yang sepatutnya memberi. Nanti saya cerita logik dia, share lagi. Saya akan cerita logik dia. Ada kisah yang sangat menarik, kisah benar yang saya nak kongsikan malam ni. Saya tak pernah lagi kongsikan di wall saya maupun live. Saya akan kongsi kisah benar seorang yang akhirnya dia memiliki
kekayaan, hospital yang besar, private hospital, kaya raya. Sebelum dia meninggal dunia, dia kongsi bagaimana dia menjadi kaya raya. Itu pun bila kawan dia mendesak dia, kau tak nak cerita. Tak cerita kepada siapa pun. Ramai orang yang ada kekayaan, yang telah jadi leader, jadi peniaga, mereka tidak kongsi akan rahsia mereka kerana mereka tidak berfikiran seperti itu, iaitu tidak anggap bahawa mereka yang memiliki segala-galanya. Orang yang sibuk kongsikan, ini kekayaan saya, ini rumah saya, ini kenderaan saya, ini kereta saya, ini pakaian saya. Kadang-kadang mereka tu menunjuk-nunjuk saja, tak ada apa-apa pun. Baiklah. Pertama berkenaan dengan ayat tadi, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ni adalah lelaki mereka lebih utama ke atas wanita-wanita kerana tanggungjawab yang mereka sedia memikul dan kerana mereka sanggup membelanjakan harta mereka terhadap anak isteri mereka, terhadap isteri mereka dan anak-anak mereka. Jadi apa yang saya nak sebutkan di sini, satu orang ni dia mempunyai pemikiran iaitu saya nak rezeki Allah berikan kepada saya cukup untuk saya dan anak isteri saya. Kemudiannya kalau ada lebihan, saya akan simpan. Saya akan buat pelaburan. Saya akan simpan supaya cucu saya pula dapat. Supaya saya simpan dan kemudian dapat menjadi lebih banyak. Maka orang ini rezeki dia akan jadi limited. Ayat tadi itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang saya nak ceritakan sini adalah seorang yang mempunyai mindset peniaga. Tapi bila dia ubah pemikiran dia, iaitu dia fikir, kata baiklah, daripada bulan ini saya nak tambah tanggungjawab saya. Saya nak ambil tanggungjawab ibu saya nak ambil tanggungjawab ayah saya nak ambil tanggungjawab adik-beradik saya. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan portion yang mana sepatutnya diberikan kepada ayah tersebut directly kepada si anak ini. Dan ini adalah ketentuan Allah, dan Allah jelaskan perkara ini dalam ayat yang saya bacakan tadi, wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fir rizq. Selagi mana seorang itu dia sanggup memikul tanggungjawab untuk membahagikan rezeki ini kepada sama ada tanggungan dia, aqarib dia, ibu bapa dia, pekerja dia, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan terus berikan perkara itu kepada orang ini. Tetapi bila mana pemikiran dia mula berubah, bila dia dapat keuntungan, dia kata dah, sekarang ni saya tak nak bagi sesiapa, ini saya punya. Kenapa ibu saya pun saya kena berikan? Kenapa adik-beradik saya pun saya yang kena berikan? Apakah tanggungjawab saya terhadap mereka? Bukankah saya tak bertanggungjawab kepada mereka? Maka Allah akan hentikan rezeki itu balik. Begitulah bila mana seorang itu dia mengambil tanggungjawab, dia kata saya nak banyakkan lagi pekerja, dan mereka pun saya akan ambil tanggungjawab mereka. Saya akan pastikan mereka mendapat makan minum, anak isteri mereka mendapat tempat tinggal. Maka bahagian pekerja itu pun Allah akan berikan kepada orang ini, dengan syarat dia melaksanakan tanggungjawab tersebut. Maka jangan jadi self-employment, tetapi ambillah tanggungjawab seorang leader. Tak susah, bukannya kita semestinya kita kena ambil segala-galanya, tapi bila kita buat keputusan, maka Allah akan kata, baiklah jika kamu benar-benar berpegang teguh dengan keputusan ini, maka kami akan berikan kamu, lantikkan kamu sebagai pemegang amanah. Di perkara ini amat penting. Tetapi bila mana dia breach amanah tersebut, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri amaran, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan makan harta orang lain kecuali dengan agreement. Allah tegur. Kemudian kalaulah tegur-tegur pun tak dapat teguran, maka Allah akan jadikan dia muflis. Itu kalau dia beriman, kerana dia tidak layak lagi menerima bahagian orang lain, kerana dia tak nak mengagihkan lagi rezeki itu kepada orang lain. Saya pun tak nak panjang-panjang, kerana bila kita panjang-panjang kita pun tak tahu kita cakap apa dan orang pun tak faham apa yang kita cuba nak sampaikan. Tapi saya dah sebut tadi, selagi mana seramai mana yang kita ambil, seramai mana orang yang kita jadikan tanggungjawab kita, sebanyak itulah Allah akan salurkan kepada kita.
Setiap orang hanya boleh makan makanan sebanyak mana yang Allah tetapkan saja. Cuma kita nampak seolah-olah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki yang banyak kepada kita, maka itu adalah dengan kerana kita mengagihkan, kita bersedia untuk mengagihkan rezeki tersebut. Kesediaan kita menerima dan mengagihkan rezeki tersebut akan membuatkan Allah membuat keputusan supaya kitalah yang menjadi penerima bahagian orang lain, supaya kita dapat agihkan dengan amanah. Itu saja. Itulah kita nampak setengah orang kaya raya, setengah orang miskin. Allah sebut dalam Al-Quran, yang mana kami boleh berikan lebih tanggungjawab mereka untuk membelanjakan kepada orang lain yang ada kurang sedikit. Setiap orang yang ambil perkara ini, dia jadi leader dan dia akan jadi businessman, dan kemudian kita akan nampak dia yang memegang akaun orang lain. Bukan kata dia memberi rezeki, tak, dia memegang amanah. Jadi jadilah seorang yang beramanah, dan kalaulah kita ada kualiti leadership ni, maka pikullah amanah tersebut dengan baik, dan insya-Allah rezeki kita akan nampak kita akan nampak rezeki kita mula luas, kita akan nampak kita dapat rezeki yang lebih banyak daripada orang lain, sedangkan setiap orang akan makan makanan yang sama saja. Sebanyak mana satu orang boleh makan, kalori berlebihan pun akan bawa kepada penyakit darah tinggi, kencing manis, kolesterol dan lain-lain. Baiklah. Tadi saya nak cerita satu kisah yang agak menarik, iaitu kisah benar. Saya dah sebut dalam tajuk ni berkenaan dengan siapakah yang sepatutnya menjadi rakan kongsi. Tak ada siapa pun yang sepatutnya berniaga tanpa ada rakan kongsi. Sepatutnya. Tapi siapakah? Apa yang dimaksudkan dengan perkongsian? Tadi saya dah bagi mukadimah dah. Jadi untuk faham perkara ni, saya nak cerita satu kisah. Waalaikumsalam kepada siapa yang bagi salam. Share lagi supaya ramai dapat manfaat. Baiklah, ada satu kisah menarik yang berlaku, kisah benar. Seorang ni, dia telah membina sebuah hospital besar dan dia kaya raya. Dia telah gunakan duit dia bina masjid. Dan sebelum dia meninggal dunia, seorang kawan baik dia datang berjumpa dengan dia. Kawan dia tanya kepada dia, "Aku kenal engkau daripada kecil lagi. Engkau dulu seorang pengemis, tak ada apa-apa pun. Dan apakah rahsia sehingga engkau jadi kaya raya, engkau dapat belanjakan itu dan ini, engkau dapat membuat begitu banyak kebajikan, charity dan lain-lain, dapat membelanjakan harta yang banyak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala." Dia asalnya seorang Hindu. Kemudian dia memeluk agama Islam. Dia telah bina hospital nama Gulab Dewi dekat Pakistan, Gulab Dewi, atas nama ibu dia. Dia mula agak berat nak kongsikan apa rahsia kejayaan dia dalam perniagaan. Tetapi akhirnya bila didesak oleh kawan dia, maka dia pun mula bercerita. Dia kata, sebenarnya rahsia kekayaan saya adalah hanya kerana partner saya jujur dengan saya dan saya jujur dengan partner saya seumur hidup saya. Kawan dia lagi terkejut, dia kata, selama ni kami semua tahu Tuan memang tak pernah ada partner, tak ada rakan kongsi dalam perniagaan. Tuan yang memiliki perniagaan Tuan. Mungkin dia ada lembaga pengarah dan lain-lain, tapi dia tak ada rakan kongsi, tak ada partner pun. Boleh kongsi lagi kongsi lagi supaya ramai dapat manfaat. Maka dia kata ada, tapi saya tak pernah cerita kepada siapa pun. Tetapi oleh kerana saya jujur dengan partner saya dan partner saya jujur dengan saya, maka saya mendapat keberkatan dalam rezeki saya. Kawan dia pun mendesak nak tahu siapa partner tu, sebab kan dia nak meninggal dunia dah, sakit maradul maut kan, nak meninggal dunia dah. Maka dia pun cerita, dia kata satu masa dulu, sebelum aku memeluk agama Islam lagi, dia dulu orang Hindu, sebelum aku memeluk agama Islam lagi, kata saya seorang pengemis. Kehidupan saya begitu susah. Kadang nak dapat makanan yang secukupnya untuk satu waktu pun susah. Tetapi dia kata saya mengemis. Satu hari saya melihat ke langit dan saya berdoa, "Wahai Tuhan." Ini sebelum dia meluk agama Islam. Kemudiannya telah meluk agama Islam, dia ada buat hospital, dia buat masjid kan. Maka dia kata saya berdoa, kata, "Wahai Tuhan." Dia pandang ke langit dan dia berdoa, "Wahai Tuhan,
pencipta dan pemelihara manusia dan sekalian alam ni. Saya seorang yang susah, tapi itu satu permintaan saya hari ini, iaitu dan janji saya juga, berilah saya rezeki dan saya janji apa sahaja yang saya terima daripada kau ya Allah ataupun ya wahai Tuhan, kerana dia belum memeluk agama Islam ketika itu, saya akan jadikan kau sebagai rakan kongsi separuh, iaitu 50%. 50% rakan kongsi dijadikan siapa? Allah sebagai rakan kongsi dia. Kemudian dia kata, seumur hidup saya tak pernah cheat, saya tak pernah melanggar janji saya itu. Kalaulah saya dapat 10 rupiah atau 10 ringgit, 5 ringgit saya akan belanjakan untuk Allah di jalan Allah. Dan kalaulah saya dapat 100 ringgit, saya akan terus belanjakan separuh di jalan Allah. Hari demi hari Allah memberikan saya dan saya memeluk agama Islam kemudiannya bila saya mencari Tuhan, dan setiap kali Allah memberikan apa sahaja keuntungan kepada saya, separuh daripada keuntungan itu saya akan terus belanjakan untuk Allah, iaitu rakan kongsi di dalam perniagaan saya. Sehingga dia kata, pada permulaan bila saya dapat 1 keping roti sekalipun dengan mengemis, separuh saya akan berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, separuh daripada itu. Jadi kalaulah kita tak nak berkongsi dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam perniagaan kita, kita nak simpan saja. Sedangkan Allah berfirman, ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang kamu belanjakan untuk Allah, itulah yang kekal, yang kamu simpan itu akan musnah. Kalau kita tak bersedia untuk buat perkara ni, maka Allah tak akan murahkan rezeki kita. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala bukan mahukan apa-apa daripada kita, tapi Allah nak kita menjadi seorang yang mana bila dimurahkan rezeki, diberikan rezeki lebih melebihi orang lain, maka kita sanggup belanjakan itu ke atas orang lain. Kalau kita nak simpan saja, Allah tak akan berikan lagi kepada kita, dan kehidupan kita akan mula sempit. Jadilah seorang yang mana memikul tanggungjawab. Oleh kerana itu saya selalu terima soalan, kata ustaz, betul ke saya yang kena berikan duit belanja kepada ibu saya ke, kena saya seorang ke yang kena tanggung ibu saya, ayah saya, sedangkan adik-beradik saya ramai, mereka tak nak ambil tanggungjawab. Saya bagi tahu, sebenarnya kalaulah saya ambil tanggungjawab, maka rezeki bahagian ibu itu akan diberikan kepada saya. Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan rezeki untuk setiap orang sebelum dia lahir lagi. Jadi siapa yang sanggup mengambil tanggungjawab dengan jujur, maka itu akan diberikan kepada orang tersebut. Dan kalaulah kita mula mengadui Allah, dah saya tak mau dah, saya rasa ini masanya untuk saya belanja untuk keluarga saya saja, untuk saya saja, ramai orang tipu saya itu dan ini, maka Allah kata, baiklah, kamu tak mahu lagi ambil tanggungjawab ini dan kamu tak mampu lagi, maka aku berikan kepada orang lain. Sebab itulah bila ayah tua, maka Allah akan berikan kepada anak, supaya anak itu belanjakan kepada ayah dia pula, tapi anak tak nak ambil tanggungjawab. Bila satu orang anak tak nak ambil, Allah berikan kepada anak kedua. Lepas tu kita kata, anak itu jadi kaya kerana dia jaga ibu apa, sebenarnya semata-mata kerana dia mengambil tanggungjawab ibu ayah dia, maka rezeki ibu ayah dia diberikan kepada anak ini yang akan membelanjakan ke atas ibu dan ayahnya. Itu sahaja logik dia. Kerana setiap orang Allah dah tetapkan rezeki. Allah dah tetapkan rezeki. Dan orang yang, kan Nabi SAW sebut, siapa yang nak rezeki murah dan nak panjang umur, maka falyasil rahimah, jagalah silaturahim. Macam mana nak jaga silaturahim? Tahadu tahabu, banyakkan memberi hadiah. Orang yang memberi ni, dia tak akan dia tak akan miskin. Dia tak akan miskin, satu. Kedua, dia akan sentiasa kaya, kerana apa yang dia nak berikan kepada orang, Allah akan berikan kepada dia, kemudian dia akan agihkan. Tapi once dia stop perkara tu, walaupun dia kaya, dia akan rasa kemiskinan. Sebab tu kita lihat ramai orang yang banyak infak ni, kan dia kaya. Sebenarnya kerana dia sanggup membelanjakan, maka Allah berikan kepada dia. Itu perkara yang wajib kita faham, dan siapa saja faham dan sanggup pikul tanggungjawab ini, Allah akan berikan kepada dia. Kalaulah dia tak nak dan dia kata, dahlah saya susah payah untuk orang lain, biar saya fikir tentang diri saya saja, Allah kata, baiklah, kamu punya rezeki sepinggan nasi, secawan air, dan kamu punya rezeki sekian-sekian, aku telah berikan kepada kamu. Yang lain, kamu jangan minta lagi. Kalaulah kita fikir hutang banyak, kan, sebenarnya hutang Nabi SAW pun berhutang. Nabi ajar doa.
Nabi ajar doa untuk langsaikan hutang. Kita amallah dengan doa tersebut. Nabi SAW pun berhutang dan Nabi SAW pun bayar hutang. Bukan salah, cuma jangan kita ambil hutang untuk kemewahan. Kalau keperluan, kita beli kereta, beli rumah, tak apa. Asalkan kita manage dengan betul. Dan janganlah kita rasa beban sehingga kita tak bertawakal kepada Allah. Kerana itu tanggungjawab Allah yang kita selalu lupa, iaitu Allah ambil tanggungjawab tersebut. Allah ambil وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ. Allah sebelum kami tempatkan kamu di atas muka bumi ini, kami telah sediakan makan minum kami dulu, makan minum kamu dulu, barulah kami hantar kamu. Seperti mana bila kerajaan mengantar seorang ambassador ataupun wakil ke luar negara, maka dia akan book hotel dulu, tiket penerbangan dan lain-lain. Allah dah settlekan semua. Cuma kita nak tahu saja. Macam mana nak tahu? Kita buat usaha, Allah kata baiklah ini. Kita buat usaha dan minta petunjuk. Sebab tu doa penting. Kerana nak dapat petunjuk daripada Allah, apa yang saya buat ni betul ataupun salah. Dalam perniagaan pula, jangan jadi seorang peniaga yang degil. Iaitu dia rasa kalau dia nak buat tu juga sampai berjaya. Sebenarnya kalaulah Allah tak jadikan saluran itu untuk dia, dia kena pasrah. Dia kena fikir mungkin ini bukan yang terbaik untuk saya, maka buatlah perniagaan yang lain. Maka dia kena terus maju ke depan. Jangan dia selalu terasa kata, tidak, saya nak ini saja, saya nak buat itu saja. Kalaulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan rezeki kepada kita dan kita dah buat pelaburan, kita dapat keuntungan. Dalam tu pun kalau kita buat pengagihan, maka kita akan menjadi leader, kita akan menjadi businessman dan kita terus akan berjaya. Orang barat, mereka akan kongsi satu bahagian lagi mereka akan selindung. Mereka ajar kita untuk buat simpanan, sedangkan mereka pun tak buat simpanan. Mereka buat pelaburan. Kerana pelaburan itu mereka kata aset. Pelaburan itu adalah aset. Mereka akan apa pelaburan? Mereka akan berniaga. Mereka akan buat exchange duit itu dengan satu perkara dan kemudian dengan situ mereka akan cuba exchange lagi, penukaran demi penukaran sehingga mereka dapat keuntungan. Kita pula sibuk dengan foreign exchange, kita sibuk dengan saham. Sebenarnya ini bukan cara dia. Kerana cara halal adalah kita berniaga saja. Apa yang kita rasa boleh kita buat. Insya-Allah keberkatan Allah akan bagi. Jangan anggap perniagaan itu perlu kepada hilah, perlu kepada tricks, bukan. Perniagaan ni straight forward. Tak perlu kepada hilah, tak perlu kepada tricks, tak perlu. Mereka ajar kita untuk simpan, kita pun simpanlah. Simpan sampai bila pun fakir. Setiap bulan kita simpan 200, kita pun simpan. Kalau tanya saya, setiap bulan yang baki itu kan bagi je kat ibu bapa. Kalau ada baki, sedekahkan saja. Tak perlu simpan. Kata bila waktu susah, itulah masalahnya. Bila mana kita belanja kepada orang lain ketika kita senang. Sebab tu Allah sebut dalam Quran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mereka yang membelanjakan harta mereka ketika senang dan susah. Masa susah pun mereka belanja juga. Kata 200 je ada. Pun dia kata tak apalah, ambillah. Bila kita susah nanti, Allahu Akbar, bila ibu kita angkat tangan doa untuk kita, Allah terus akan perkenankan doa tersebut. Sebab tu kata orang yang jaga ibu, orang yang jaga ayah, sebenarnya ini sahaja rahsia dia. Ini sahaja rahsia dia. Bila seorang dia sanggup buat perkara tu, ayah dia angkat tangan, sedangkan antara doa ayah dengan Allah tak ada hijab, Allah akan terus terima kan. Da'watul walidain kan, iaitu doa seorang ibu bapa untuk anaknya, Allah tak akan tolak. Sebab tu kata ada baki, kita buat pelaburan, kita simpan kan, kita utamakan kata anak saya, isteri saya, mak ayah jangan masuk campur. Ini nasihat untuk saya juga, untuk dan semua. Belanjakan tak apa, jangan berkira, tak apa. Allah akan bagi keuntungan. Bila kita susah, mak ayah kita angkat tangan ataupun orang lain yang tahu tentang kesusahan kita yang selama ni kita pernah bantu mereka, walaupun mereka tak doa sekalipun, mereka pernah ucap terima kasih, pernah ucap jazakallahu khair, itu pun akan menjadi doa untuk kita. Dan Allah sentiasa akan bersama dengan orang ni. Wallahu fi aunil abd ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan bantu seorang hamba yang mana selama ni dia membantu hamba Allah yang lain. Itu saja. Sebenarnya itu konsep dia, saya dah bagi tahu. Seorang yang sanggup mengambil tanggungjawab orang lain, Allah akan berikan rezeki orang lain tu kepada dia supaya dia agihkan kepada orang tu. Orang yang tak mahu, Allah kata baiklah ini rezeki kamu, kamu ambil, kamu makan, dah itu cukup. Kerana kamu, bila kami berikan lebih, kamu tak nak belanja.
Bila kami beri lebih kepada kamu, Allah sebut dalam Al-Quran, kamu tak nak belanja kepada orang lain. Kamu kata itu kamu punya dan kamu nak simpan saja. Jadi bila kita exchange benda tu, maka kita pun akan dapat manfaat dan orang lain pun akan dapat manfaat. Bila ada kekayaan, bersyukurlah. Dan bila ada kekurangan, tetap syukur, sabar. Jangan kita sesekali kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua orang datang bertemu dengan Musa alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam kan. Dia kata, seorang kata sempit sangat rezeki. Musa alaihissalam kata kat dia, banyakkan bersyukur. Seorang lagi datang jumpa Nabi Musa alaihissalam, kata banyak sangat, dia kata tak tahu nak buat apa, susah saya nak agih kamu. Nabi Musa kata, kurangkan sikitlah kau punya syukur tu, kau banyak sangat syukur. Lepas beberapa lama berlalu, kedua-dua mereka datang. Yang miskin menjadi lebih miskin, yang kaya menjadi lebih kaya. Nabi Musa AS kata, kau tak buat ke apa yang aku suruh buat? Maka si miskin kata, nak syukur apa? Makanan pun tak ada. Musa kata, itulah kerana kamu tidak syukur, Allah tidak berikan kepada kamu. Dan orang kaya ni semakin kaya kerana Nabi Musa AS tanya sebab apa? Dia kata, mana boleh saya tidak bersyukur sedangkan Allah terus berikan kepada saya. Jadi ada ke tak ada ke bersyukur. Banyak tanam sifat qanaah, bersyukur. Kita sangka salah, kita faham salah. Jadi, buat perniagaan. Apa saja nak buat. Saya berniaga tekstil kan. Saya buat jubah kot, jubah, kurta. Banyak saya import kain dan lain-lain. Berkenaan dengan pakaian ni banyak. Kerana saya mendengar hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, kalaulah ahli syurga berniaga, maka mereka akan berniaga kain, iaitu pakaian ataupun minyak wangi. Kerana ini dua perkara yang mana mereka suka dalam syurga nanti, pakaian dan wangian. Maka saya pegang kepada pakaian dan saya pun minat kepada pakaian. Masa tu saya pun buat pakaian itu dan ini. Maka saya fokus kepada pakaian kot kan, pakaian-pakaian yang mana saya sendiri suka dan saya pun kenal akan kualiti pakaian tersebut. Tekstil saya import kain dan saya buat mereka yang berkualiti dan kemudian distribute dalam negara kita ni dan begitu juga negara-negara lain. Jadi begitulah perniagaan ni akan bermula, bukan sekadar dengan minat kita. Kita pun kena tahu apa yang saya buat. Bukan sekadar kita pergi kepada konsep cepat kaya, triks. Banyak orang anggap nak jadi kaya ni kena tahu triks. Pandai trik kita kaya. Itu orang kafir punya cara. Orang Islam ni straightforward, transparent, straightforward, tak ada produk, tak ada hidden agenda, tak ada apa, tak perlu pun. Dia straight terus, direct to the point. Sebab tu saya cerita tadi kan, dia kata saya jujur dengan partner saya dan partner saya pun tak pernah khianat, tak jujur dengan saya. Saya pegang janji saya seumur hidup dan partner saya pegang janji dia dengan saya, iaitu Allah pegang. Saya dah cerita tadi, siapa yang tak sempat dengar boleh dengar balik nanti. Maka saya pun menjadi kaya raya. Itu jujur, transparent saja, tak perlu nak ada nak sembunyi-sembunyi kan, tak perlu, direct terus. Maksud apa direct? Maksudnya kita tak perlu nak selindung sesuatu, kata kalaulah saya pandai trik ni maka saya akan jadi kaya. Tidak. Bahkan kita mengambil tanggungjawab, itulah yang akan memberikan kita kekayaan. Orang yang sanggup, dia sanggup susah untuk orang lain, dia sanggup bangun malam, dia kata tak apalah, kalau saya susah sedikit sekalipun untuk bayar gaji, saya akan bangun malam, saya tambah lagi 2 rakaat. Kalau biasa saya sembahyang tahajud 2, saya tambah lagi 2, saya akan doa untuk bekerja saya juga supaya saya dapat bayar gaji dia. Allah akan perkenankan seorang yang doa untuk orang lain, Allah akan hantar malaikat untuk doa untuk orang itu dulu. Dan malaikat akan doa, ya Allah, sebelum kau perkenankan doa dia untuk sahabat dia, untuk orang lain, kau berikan perkara itu kepada dia dulu. Kita akan dapat doa malaikat, doa ibu bapa, apa lagi yang kita nak. Jadi be transparent. Jangan sesekali dalam hati kita pernah ada perkara yang kita nak selindung dan kita nak merugikan orang lain. Tak boleh, itu bukan perniagaan yang sebenar. Dia menunjuk-nunjuk ni pun sebenarnya tak baik. Kerana orang yang ada sifat menunjuk-nunjuk ni biasanya dia tak jadi kaya. Dia tak akan rasa nikmat yang Allah berikan kepada dia. Orang yang banyak belanja ni, mereka lah yang Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan. Itu sajalah yang saya kongsikan hari ini. Mudah-mudahan dapat beri manfaat kepada semua. Berniagalah apa sahaja. Kalaulah satu perniagaan tidak jalan, maka jangan jadi seorang yang tak mahu move on. Dan janganlah, ada seorang bagi tahu saya, dia sebenarnya orang alim ni dia tak sepatutnya makan gaji. Dia sepatutnya berniaga. Sebab apa? Dia sepatutnya lebih bertawakal daripada orang lain. Kalaulah dia pun tak bertawakal, dia pun dah
dia pandang kepada security, as long as saya dapat gaji dah cukup, saya tak nak fikir-fikir bulan-bulan gaji kena masuk. Saya pernah cerita 4 mindset tu kan. So employee mindset ni dia kata tak perlulah fikir panjang, ada gaji tetap asalkan government kurang pun tak apa. Kalau dapat offer besar tu pun tak payahlah, tak secure. Asalkan saya dapat itu ni okey. Maka kehidupan sepanjang umur dia pun dia akan rasa macam tak cukup saja, itu tak cukup, ini tak cukup. Kenapa gaji tak ada, nak beli apa pun dia berkira-kira. Jadilah seorang peniaga yang berani belanja dan berani ambil risiko. Lagi besar risiko kita ambil, lagi banyak keuntungan Allah akan berikan. Lagi banyak tanggungjawab kita ambil, lagi murah rezeki kita. InsyaAllah itu saja. Dan saya akhiri dengan satu ayat Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran berkenaan dengan pengagihan rezeki kan. Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi walakin yunazzilu biqadarin ma yasha. Kalaulah Allah luaskan rezeki setiap orang, mungkin ada yang akan buat kejahatan di atas muka bumi ini. Kejahatan itu apa? Bukan kejahatan itu daripada segi jenayah saja, iaitu dia akan ambil harta orang lain. Wa ta'kuluna at-turasa aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Makan harta orang lain, suka harta. Alhaakumut takasur, simpan sampai bila pun tak ada, dia pun tak jadi kaya, orang lain pun tak jadi kaya. Dia belanja. Jangan buat apa nak risau kan. Allah Subhanahu Wa Taala ada khazanah yang besar. Dan leader ni dia macam tu, dia kata tak apa, don't worry, dia kata I'm here, saya akan cari rezeki, saya akan dapatkan gaji untuk kau, jangan takut. Dan dia tak akan, leader ni dia susah nak depress, dia susah murung. Dia memang sentiasa kata don't worry, Allah ada. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Kata don't worry, saya tahu, saya akan cari jalan. Itulah seorang leader. Saya dah bagi beberapa perkara, saya dah cerita tentang seorang yang memiliki rakan kongsi yang beramanah dan dia juga beramanah dengan rakan kongsi dia, maka jadilah seperti itu. Mudah-mudahan Allah murahkan rezeki kita semua dan Allah berikan kebaikan di akhirat, itu yang penting. Itu saja. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.